أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan Awal Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم. افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا الله يا رحمن الرحيم, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada malam ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati lagi saya muliakan pihak pengurusan Masjid Baitul Mahabbah, seterusnya barisan ahli jawatan kuasa, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan bilal, para tok siap, para tok guru, alim ulama, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah jemaah Baitul Mahabbah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan buat selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya kita berada pada bulan Jamadil Akhir ini, ataupun kita sebut Jumadal Akhirah, pada malam yang ke-6, malam yang ke-6 kita silap, yang mana kita dah berada ni pada kurang lagi sebulan. InsyaAllah kita akan masuk dalam bulan Rajab, kita sebut istilah dia Rajab, jadi tak lama lagi dah. Jadi mudah-mudahan dalam semangat kita ni nak menempuhi bulan Rajab, di mana kita menantikan dengan penuh pengharapan, iaitulah bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke dalam Ramadan yang akan datang, insya-Allah, amin. Cuma tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kat sini timbul satu persoalan yang kita mungkin terfikir, yang ini tentang kehidupan dan kematian kita lah kan. Yang mana ajal maut ini adalah sesuatu yang telah ditentukan, ditetapkan. Jadi kita pun dah biasa dengar dan kita amal satu doa bila masuk Rejab, minta keberkatan Rejab Syaban dan sampai ke dalam Ramadan. Jadi tentang doa ni, dia, walaupun dia daripada hadis dhaif, dia tak ada masalah sebab dia adalah doa dan ada keluasan. Cuma kita terfikir tentang ayat ataupun doa sampaikan kepada Ramadan. Kalau kita ikutkan logik, kita minta macam mana pun kan, maknanya tetap ajal itu akan berlaku pada waktu yang telah ditentukan. Jadi kalau contoh seseorang
dia akan meninggal pada waktu bulan Syaban. Jadi kalau dia doa macam mana sekalipun, tetap mereka meninggal pada Syaban. Dan kita mungkin akan terfikir kan, benda ni pernah jadi persoalan lah. Kita terfikir, buat apa nak doa? Kan tak payah doa pun, memang akan berlaku pada Syaban, bukan boleh berubah pun. Sebab ajal ni salah satu yang ditentukan, yang tak boleh nak diubah. Pelaksanaan dia, qada'nya kubra kan, jadi tak boleh nak ubah. Dan macam rezeki pun sama. Jadi kita sebutkan tentang doa ni, apa-apa kita nak amal, contoh apa-apa kita nak baca, bukan boleh ubah pun takdir tu. Jadi kat sini lah kita kena memahami sebab apa kita doa kan. Jadi bukan bermaksud kita nak boleh mengubah takdir, akan tetapi doa tadi tu adalah bukti kita harapkan, kita meminta, kita harapkan, kita ikhlas kepada Allah agar kita sampailah ke dalam Ramadan. Jadi katalah tak sampai, seseorang tu memang dia meninggal sebelum Ramadan, doa itu dia menjadi saksi. Doa itu yang dilafazkan itu, dia akan menjadi saksi kesungguhan dia nak menantikan Ramadan. Jadi sebab itu kita dituntut berdoa. Sama macam rezeki juga. Rezeki salah satu daripada 4 yang telah ditentukan. Selain daripada tentang kematian, selain daripada tentang amalan seseorang, baik buruk seseorang. Jadi Allah telah tentukan. Jadi kita minta macam mana pun kan, di situ telah tentukan. Maknanya apa yang kita memang akan dapat tu kita akan dapat kan. Jadi kat sinilah tergantungnya satu istilah. Kita meminta ni tentang rezeki ni kan, adalah keberkatan. Jadi keberkatan itu yang berbeza. Rezekinya sama, keberkatan tu berbeza kan. Kita dapat duit yang sama, nilai yang sama. Katalah kita bekerja, kawan kita sama-sama jawatan yang sama, tempat yang sama, jadi gaji pun sama kan. Jadi keberkatan tu berbeza. Jadi berkat tu penting. Bila kita solat duha contohnya, jangan kita niatkan semata-mata untuk memurahkan rezeki. Jadi benda ni agak kurang tepat. Kita ingat di situ kita solat ni, satu ingat tentang sunnah Nabi, dan yang keduanya kita nak mendapatkan fadilat. Antaranya adalah kita memohon keberkatan rezeki, kerana pada waktu siang, waktu duha itulah orang akan bertebaran mencari rezeki. Memang telah Allah tentukan. Cuma kita minta agar Allah memberkati rezeki itu. Kita ubah sikit lah istilah tu, jangan sebut murah rezeki. Jadi orang akan faham murah rezeki ni macam kalau dengan duha tu dapat tambah lagi rezeki tu kan. Jadi benda ni kurang tepat, kefahaman orang jadi kurang tepat. Sama dengan hadis, kita menyambung satu rahim kan, dapat memanjangkan usia, bukan menambahkan usia tu, tapi dalam soal keberkatan. Jadi panjang ke bertambah ke di sini, maksud dia adalah keberkatan. Berkat ni berbeza kan, kuantiti dia sama kan, keadaan dia sama, tapi berkat itu yang kita nak dapatkan. Samalah tuan-tuan, bagi orang yang tak dapat sampai Ramadan, jadi doa tu dia akan menjadi saksi pada dia di hadapan Allah kan, atas kesungguhan dia nak dapatkan Ramadan. Berbeza kalau orang tak doa langsung, so dia tak ada perasaan kan, dia tak kisah kan, ataupun dia hanya niatkan nak dapat boleh free, itu jadi fikir kan. Jadi bukan kita lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, kita amalkanlah doa tu, walaupun dia daripada hari yang baik, tapi sekiranya kita tergolong dalam kalangan yang tak sampai, mungkin bukan kali ini, mungkin akan datang kan, macam kita akan meninggal juga. Jadi mana-mana tahun ni kita tak sampai Ramadan tu, jadi doa yang kita amalkan tu, bila khusus, bila dah mula rejab tu, dia akan menjadi saksi kesungguhan kita nak dapatkan kelebihan Ramadan. Sebab apa? Ramadan ni memang special, antara yang malam Al-Qadar, digandakan ganjarannya. Jadi tak ada dalam bulan yang lain. Jadi memang ada istimewa dengan apa yang Allah berikan. So kita nak dapat benda tu dengan amalan yang sama, tapi dapat ganjaran yang berlipat kali ganda. So jadi special. Memang kita nak tuan-tuan, itu fitrah kita kan. Buy one free one, itu lebih menarik daripada buy one sahaja kan. Free one tu walaupun free yang simple, tapi kita rasa lebih seronok kan? Lebih tertarik. Macam itulah tuan-tuan nak kata, dia punya perumpamaan. Mudah-mudahan kita semua dapatlah
kita menikmati, kita dapat untuk beribadah bersungguh-sungguh nanti pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memakbulkan dan kita dapat mencapai hajat tersebut, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang sekalian, kita akan sambung perbincangan sekitar 100 sunnah. Cuma sampai sekarang menjadi satu persoalan, kan, kenapa kereta saya tak boleh keluar kat sini? Saya pun tak tahu. Sebab saya guna laptop yang sama di tempat yang lain, okey lah, tak ada kata problem, kita tahu, tak pasti sebab apa. Mungkin kena rupiah dalam laptop ni. Tak pasti lah. Tapi saya rasa hairan, sampai sekarang rasa hairan, kan, sebab dan guna kabel yang sama pada laptop ni boleh. Jadi kalau laptop lain tak boleh, yang saya punya tak boleh. Mungkin laptop ustaz lain mungkin boleh pun, kan. Jadi tu dah kata kena rupiah tu, kan, dia tak tahu lah tuan-tuan. Jadi insya-Allah tak apalah, lepas ni kita guna laptop masjid, saya bawa pendrive dalam. Jadi senang macam tu. Dan dalam dapat jimat bateri juga, dalam tu kan. Baik tuan-tuan, jadi insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita. So ada slide ni menarik sikit kan, kita nampak apa kita bincang. So kita last berhenti pada sunnah ke-34. So kita sambung pada malam ni sunnah yang ke-35, masih dalam perbincangan tentang solat sunat. Sunnah tentang solat sunat. Jadi sunnah ke-35, qala al-muallifah rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumiha fi darain insyaallah amin. Pada sunnah yang ke-35, tajuk dia memulakan ataupun memulai solat malam dengan 2 rakaat ringan. Memulai solat malam dengan 2 rakaat ringan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, yang Nabi bersabda, "Iza qama ahadukum min al-lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifatain." Kama qala, apabila kamu memulakan ataupun juga salah seorang di antara kamu salat malam, hendaklah dia memulakan salatnya dengan 2 rakaat ringan. Hadis sahih riwayat Abu Daud 1323. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi ini tentang salat malam, di mana seperti tajuk tu, kita dituntut untuk kita mendirikan solat malam, yakni qiyamul lail, yang mana dia berlaku pada setiap malam. Qiyamul lail ni bukan hanya pada Ramadan, berlaku pada setiap malam, kan. Cuma malam-malam Ramadan ni dia lebih istimewa, terutamanya 10 malam yang terakhir. Jadi kita pun jadikan ia latihan. Dan sebab itu kita kat masjid kita ni pun, dan di Baitul Mahabbah ni pun, kita akan biasanya menganjurkan 10 malam terakhir tu kita berqiyam di sini, kan. Jadi ia satu peluang, satu kata apa, kaedah, wasilah kita nak mengajak orang, memotivasikan orang, kan. Jadi jemaah bukan rasa seronok. Dia panggil seronok tu bukan masa qiyam tu, masa sahur free, itu paling seronok. Jadi maknanya kita datang qiyam tu, so ala-ala tu kita akan makan, kan, dapat sahur free, kan, jimat sikit time tu. Buka puasa pun dapat free lagi, mana tak nikmat. Tetap bayangkan, saya kadang pergi sana sini kan, tazkirah hanya kuliah imam tarawihnya. Boleh kata dalam sebulan tu, kan, kita boleh kira berapa kali kita belanja. Sebab sahur pergi ada tempat makan, kan, buka puasa ada tempat makan. Jadi selesai, kan. Memang betul-betul kita boleh jimat lah. Dan rezeki lah tu bukan jangan tolak. Rezeki tambah tak apa, jangan tolak. Jadi sebab itu kita kata tentang qiyamul lail ni kita sangat tuntutkan lah. Kita buat, kita pastikan. Jadi dalam malam-malam yang lain, macam sekarang ni, katalah malam nanti, kan, so kita nak berqiyamul lail ni, dia agak mencabar iman. Kecuali kalau dah biasa berqiyamul lail, kan, ahlul kata apa, ahlul qiyam contohnya, orang ahli yang biasa mendirikan malam, kan. Jadi no problem lah, memang ahli dia. Tapi kalau ahlun naum, ahli tidur, jadi payah sikit lah. Bukan tuan-tuan lah, saya yakin tuan-tuan semua insya-Allah semua ahli-ahli qiyam berlaku, kan. Mudah-mudahan kalau belum jadi, jadilah nanti member, kan, untuk qiyam nanti, kan. Jadi kita mungkin kadang-kadang mencabar sikit lah, dan kita nak solat malam. Jadi bagi golongan yang susah nak solat malam, maknanya tak biasa. Kita ambil contoh paling mudah, mungkin kita nak didik anak cucu, kan, yang mana tak biasa buat. Jadi bagi golongan macam ni, termasuk kita pun kalau contoh susah nak buat, maka ingatlah pesanan Nabi, iaitu mulakan solat malam dengan 2 rakaat yang ringan.
Itu bertepatan dengan seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim, dia sebagai motivasi untuk kita ni terus beribadah. Apa maksud dia? Kita sebut solat dua rakaat ringan. Maksudnya apa? Ringan ni kita meringkaskan solat. Ada keadaan memang kita dituntut untuk meringkaskan solat. Contoh, kita tertidur, betul terbangun kan, betul kita tersolat. Maknanya solat lah kan, kita bangun lambat lah. Contoh nak dekat-dekat asar. Sekarang ni tak solat zuhur lagi ni, dekat-dekat asar. Tengok jam pergi 5 minit. Sewaktu tu memang kena ambil yang ringkas-ringkas. Macam wudu, utamakan yang rukun sahaja. Waktu dah emergency sangat, waktu dah puncak dah tu. Jadi solat pun sama, pentingkan rukun sahaja, ringkaskan. Walaupun kena ikut pada hukum, kita dah sempat untuk bertakbir dan sekurang-kurang satu rukuk, nak dapatkan satu rakaat tu sekurang-kurang dah sampai rukuk lah. Paling kurang takbir tu dah mulakan solat kan. Nak selamat tentang rakaat, kita dah rukuk. Jadi kat situ pun dah memadai. Pada dengar azan asar pun insya-Allah teruskan solat, maka diterimalah sempat mulakan solat waktu zuhur. Kadang kita risau, kadang-kadang kita dah yakin dah sempat, time nak bagi salam tu lah, waktu tu bukan, mungkin terkeluar kentut sekali, Assalamualaikum, keluar kentut. Jadi kan very problem lah, tak sempat habis solat dah, waktu pun dah habis, angin pun dah terkeluar. Di depan tak apa, belakang problemnya kan. Jadi batalkan solat tu, batalkan wudu sekali. Jadi takut tak sempat, kan jadi isu kan, jadi susah. Lepas tu waktu macam tu kita ringkaskan solat. Contoh lain, waktu yang kita tengah solat, tiba-tiba rasa nak buang air. Dah mula solat dah ni, bukan baru mula, dah mula, maknanya dah mungkin rakaat satu dah selesai, rakaat kedua, tiga kan. So kita time tu tiba-tiba tak boleh tahan. Dia tak tahan langsung, pergilah, takut jadi isu lain lah. Jadi kalau kita katalah waktu tu kita boleh tahan, tapi dia mengganggu khusyuk. So waktu macam tu kita ringkas kan, buat yang rukun, pentingkan yang rukun sahaja. Kalau boleh lah, kalau ikut jemaah payah lah. Takkan nak suruh imam tu laju si imam saya kiprok ni, tak ada lah kan, sebanyak-banyak kita lah. Tapi kalau solat sendiri kita boleh adjust. Jadi ini contoh yang lain. Satu lagi, ketika solat malam, kita solat malam waktu macam biasa, dia akan makan masa kan, lambat sikit, macam biasa lambat sikit kan. Jadi waktu macam ni bagi orang yang susah solat malam, jadi dia ringkaskan. So dia kan macam mana? Dia angkat takbiratul ihram kan, dia sebutlah kan, bukan qauli, sebut Allahu Akbar. Dia tak payah baca iftitah kan, tak payah baca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pun tak payah baca. Dia cuma baca Al-Fatihah. Tapi bukan baca Al-Fatihah. Bukan macam tu lah. Dia solat apa? Dia kaedah nak solat ringkas. Tak kisah solat apa pun, fardu ke, sunat ke, waktu yang kita perlukan untuk meringkaskan solat. So waktu macam tu, contoh dah sebut tadi kan, kita kata dah lambat kan, kita nak cepat, contoh lah. So kita ikut kepada keadaan. Satu lagi yang paling kena ataupun relevan, orang yang nak qada solat yang banyak. Ini pun relevan juga. Daripada solat lama, dia cuma sempat satu solat, baik ringkas, buat 2 kali solat. So dia dapat cut off separuh kan. Maknanya dia boleh buat pada satu masa yang sama, dia boleh buat 2 kali solat. Sebab yang penting waktu tu bagi orang yang qada banyak ni, dia yang penting dia kena selesaikan qada kan. Jadi maknanya dia paling kurang rukun selesai. Dia tak perlu pentingkan sunat-sunat. Ni contoh lah, kita mungkin ada yang kena qada yang banyak, bukan yang sekali 2 tu kan, yang qada yang banyak. Jadi banyak kita nak buat sekadar sekali sahaja setiap waktu tu, mungkin makan masa. Nak qada contohlah 10 tahun punya solat kan. So kita kena qada, maknanya makan masa lagi 10 tahun baru selesai. Tapi kalau waktu yang sama, kita buat 2 kali solat tu, buat 2 kali, terus niat dua-dua sama lagi senang, kiraan dia sama, serentak je kan. So 2 kali solat tapi kita ringkaskan. Kita ringkaskan, so kita dapat 2 solat dalam satu waktu yang sama kan. Daripada satu tu je kita baru, so dapat potong separuh. So dalam tempoh 5 tahun selesai qada dah untuk 10 tahun punya solat. Ini contoh lah. Jangan kata ketika keadaan macam ni, contoh qada ni pun sangat sesuai
Kemudian nak isu-isu tadi kan kita sebut nak kena cepat ke, dah tengah-tengah solat tiba-tiba nak buang air, tapi kalau yang masih boleh tahan tu lah, kita rasa boleh selesaikan solat daripada kita tahan atau kita berhenti terus sedangkan mungkin nak habis, sedangkan dah mula solat dan di pertengahan. So sebaiknya kita ringkaskan waktu tu. Jadi biar kita guna aplikasikan ikut kepada situasi. So ini tentang meringkaskan solat. So bila kita sebut tadi dah tak payah baca iftitah, tak payah baca isti'azah, terus baca Al-Fatihah. Baca penuh lah, yang baca Al-Fatihah je. Itu jangan. Takut ada orang salah faham pula. Ustaz kata baca Al-Fatihah je, tadi baca macam mana? Al-Fatihah. Kan sungguh tu sampai seminit selesai solat kan. Jadi bukanlah baca dah penuh. So tak payah baca isti'azah, terus mula terus Bismillah terus. So habiskan sampai ayat ke-7. Surah iringan tak payah baca. Susunan hayat kan, tak perlu baca. Satu ayat pun tak payah baca pun tak apa. Nak sebut ringkaskan solat tu boleh macam tu. Kemudian kita rukuk, bukan rukuk, kita rukuk, so kita tak baca subhana rabbil azim wa bihamdih pun tak apa. Kan kita baca sekadar subhanallah, itu pun bukannya rukun qauli. Kan kita diam pun boleh. Yang penting kita buat. Rukuk tu kita buat dengan tamak-ninah. So nak tamak-ninah, nak yakin, sebut subhanallah. Ini kaedah yang kita dah sedia belajar lah. Kan dia diam boleh, tapi kena tamak-ninah betul-betul. Dan kita risau kalau kita diam, rakaat pertama jaga tamak-ninah lagi, rakaat kedua jadi tamak macam minah, jadi laju kan, nak kejar. Sebab seronok kan, tak baca apa-apa, seronok tuan-tuan. Jadi jangan kita takut jadi macam tu lah. So kita baik sebut subhanallah. Bila sebut subhanallah, yakin tamak-ninah tu dah selesai. Itu senang. Kita fikir-fikir takut kita was-was ke apa, tak payah. Jadi sebutlah subhanallah. Kita sami Allahu liman hamidah, cukup. Sujud subhanallah. Duduk antara sujud kita dah pernah bincang dulu. Baca rabbighfirli kan, sekali pun okey ataupun 2 kali pun boleh. Ataupun subhanallah pun tak ada masalah. Boleh, still boleh kita aman. Sujud balik subhanallah. Naik rakaat kedua buat yang sama. Tahiyat akhir sampai mana? Kan tahiyat akhir dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul syahadah tu. Syahadah tu sambung dengan selawat ke atas Nabi. Itu dah masuk rukun yang seterusnya. Jadi sampai Allahumma salli ala Muhammad pun cukup. Paling kurang dia dah sebut rukun sahaja. Yang akhir, yang selepas tu selawat Ibrahimiyah. Tak baca pun tak apa. Itu sunat hayat. Tak baca pun tak apa. Kan, jadi terus bagi salam. Salam pertama pun cukup. Memberi salam pertama yang rukun kan. So assalamualaikum warahmatullahi. Dah selesai. So ini tuan-tuan kalau kita cuba buat dalam 2 minit selesai. Maknanya 2 rakaat 2 minit. 1 rakaat 1 minit lah. So kalau 4 rakaat nak potong zuhur kan, lebih kurang kata-kata 4 minit selesai. Apa bukti ni Ustaz? Saya pernah jumpa lah. Nak tengok masa tu kan. So memang sempat 2 rakaat, saya biasa buat 2 rakaat yang sunnah tu, kadang-kadang tak sempat. So kita tengok masa dalam kita buat, kita tengok masa kan. Memang 2 minit selesai. Dia tak payah buat laju-laju. Dia cuma ringkaskan solat tu je. Kalau laju baca Fatihah, baca kejar, tak payahlah. Baca macam biasa je. Cuma dia ringkas daripada biasa kita buat tu, meringkaskan. So ini boleh, tapi ikut kepada keadaan. Yang perlu kita buat macam ni. So kita pandai untuk amal ikut kepada situasi. Memang nak cepat, memang kena urusan apa penting sangat kan. Contoh kita kata yang golongan yang baru kahwin kan, dia nak jaga anak, kena gila-gila. So kadang-kadang dia kena cepat sikit solat. Dan dia bukan tak nak solat, dia kena cepat sikit sebab nak jaga anak masih kecil ke. Ada macam-macam isu lah orang ni kan. So situasi macam tu, dia boleh guna kaedah macam ni. Kalau rasa perlu dan munasabah, jangan suka-suka buat. Kan kita kena pandai pilih lah. So waktu-waktu yang penting kecemasan, buatlah macam tadi, ringkaskan. Waktu yang biasa tu buat macam biasa. So kaedah ni boleh kita panggil ringkaskan solat, terutamanya solat malam. Solat malam kalau buat macam ni, kita rasa seronok. Sekejap dia habis. Kan contoh kita nak starting kan, kita buat dulu akhir subuh. Sekarang subuh semakin lambat, 5:59 kan, pukul 6 dah. Dah pukul 6 tu sekarang subuh. So sangat lambat sebenarnya. So kita bangun 5:30 pun, kita kata siap-siap mandi apa semua, mungkin ada masa lagi bagi 10 minit, 5:50. So time tu solat ringkas. Ataupun nak solat macam biasa pun boleh, terpulang. Cuma masih kita sempat qiyamul-lail. Qiyamul-lail lah tu, walaupun sekadar witir, walaupun sekadar tahajud kan. Jadi yang penting kita buat. Dan kita biasakan, konsistenkan, selalu kita buat. So waktu-waktu macam tu kan, kita rasa mungkin rasa malas sikit apa kan, maka ringkaskanlah solat. Dia bagi motivasi.
Ini golongan yang tak biasa solat malam. Dia tak ada masalah, dia dah biasa, mungkin ada kaedah dia sendiri. Dia dah tahu waktu-waktu macam mana dia biasa kan. So ikutlah kaedah dia tu, itu lebih baik kan. Dia lebih lama kan lebih baik. Tapi golongan yang susah sikit nak solat malam, so kita ajarkan kaedah ini. Terutamanya kita sendiri, kita boleh buat macam ni. Kan kalau perlu buat, kalau rasa tak perlu, mana kita rasa boleh solat macam biasa, maka itu lebih baik. Cuba kita sebut kat sini supaya kita tahu boleh amalkan macam ni. Sewaktu-waktu yang tertentu, contoh nak bawa banyak tu, gunakanlah kaedah, sangat-sangat bersesuaian. Cuma tuan-tuan, satu benda kita kena ingat, kaedah ni sebaik-baik jangan ceritakan pada anak cucu. Jangan cerita. Dia cerita sekali macam ni, takut setiap kali solat dia buat macam ni lah. Kan sebab tak sesuai lagi lah, sebab dia masih lagi di waktu usia yang kita kena bagi dia semangat ibadah dulu kan. So biar dia buat macam biasa. Dia kalau dia anggap selawat Ibrahimiyah wajib baca pun biarlah. Kalau dia tanya tu lain cerita, dia tak tanya tak apa, kita biar dia baca. Biar dia anggap benda tu wajib. Lebih baik macam tu lah, biar betul-betul dia amal selalu macam tu kan. Lepas tu dah sampai satu waktu, mungkin katalah umur 18, 19 macam tu kan, dia dah besar datang tu. So waktu tu dia boleh, kita boleh cerita kat dia lah. Kalau dia sendiri belajar tu, itu rezeki dia lah. Tapi dia kena pandai amal lah. Jangan takut kita risau sangat, dia akan ambil kaedah ni, dia buat setiap masa. Dan memang dia ada hujah. Dia boleh kata, yang penting solat saya sah, pendek ke panjang tak kisah. Dia dah pandai berhujah tu. Itu kadang orang takut nak cerita benda ni pada budak-budak kan. So biar kita kita pandai untuk mengamalkan ikut pada situasi kan. Jadi jangan kita pula jadi macam tu kan. Kita pandai amalkan ikut situasi, so tak ada masalah. Tapi budak-budak ni takut dia akan berpegang kaedah ni sampai semua solat macam ni lah kaedah dia. Dia takut macam tu lah. So lebih baik kita sekarang kita je lah. Maknanya biar kita yang sesuai ni, kita belajar dan kita amalkan ikut kepada situasi. So waktu yang biasa, macam biasa solat je macam biasa, tamam sempurna. Kata apa, kita panjangkan solat kalau boleh semua. Kalau waktu yang tak sesuai atau kita nak cepat, maka boleh kita ringkaskan. So biar kita pandai beramal, ikutlah kepada keadaan. Baik, so ini kita dah sebut memang ada dalam hadis, dan memang Nabi sendiri berikan kaedah ni. Dan bila ulama syarah adalah untuk memberikan motivasi, semangat. Bila kita sebut hadis tentang Nabi solat malam sampai bengkak kaki kan, jadi ada orang dia akan ambil semangat, ada orang dia akan rasa susahnya kan, beratnya, malasnya. Dia akan fikir lamanya kan, jadi tak seronok, dia tak semangat. Mungkin macam budak-budak lah, kita cerita kita memaksa solat sampai bengkak kaki. Tengok kaki dia dah bengkak belum, tak bengkak lagi, solat lagi kan. Sebab apa? Bengkak tu sunnah. Dia nak macam tu lah. Jadi dia salah faham kan, cuma nak kata lama Nabi solat. Jadi jangan sampai kita fikir pasal tu kan. Akhirnya orang yang buat, contohnya anak yang buat pun dia dah hilang semangat. Jadi kita paksa dia kan, jadi dia akan jadi tak seronok. Dia buat pun dia kena paksa, jadi dia susah nak ikhlas. Kita nak bagi dia ikhlas, seronok beribadah, rasa tertarik, rasa dia kata semangat nak buat sendiri. Kita nak jadi macam tu, bukan kita paksa. Akhirnya mungkin dia tak buat langsung. Akhirnya fardu pun dia rasa malas nak buat. Itu kesan besar tu. Betul, kita kena pandai untuk memberikan motivasi. Dan kita dah shock sendiri, kita dah rasa kita dah bagi yang terbaik pada anak, padahal anak tu dipaksa dia kata apa, macam dia kena dera dan sebagainya. Jangan sampai macam itulah. Supaya kita pandai untuk memberikan mereka motivasi. So inilah antara kaedah yang boleh kita pesan kepada diri kita dan kepada anak-anak cucu pun untuk mereka amalkan. Yang penting tuan-tuan, buatlah konsisten tentang solat malam. Baik, dan kita lihat satu lagi sunnah sebagai penutup untuk malam ni, sunnah ke-36. Baik, hadis, ada dua hadis dalam sunnah ni tentang sifat solat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang pertama, dia dua-dua lebih kurang sama. Jadi hadis pertama itu ringkas je tuan-tuan, riwayat Al-Bukhari 1147. Saya tu ringkas, kita boleh baca hadis ni kat depan ataupun tulis dalam Google pun boleh, dia keluarkan hadisnya. Jadi ringkasan mafhum hadis yang kita paparkan ni tentang kaedah Nabi solat malam, yang mana Sayyidina Aisyah isteri Nabi menceritakan Nabi solat malam ni tidak melebihi 11. Itu pertama. Yang kedua, Nabi solat ni dengan kaedah 4-4-3. Kaedah ni macam biasa dengar kan, formasi bola sepak 4-4-3 kan.
Tapi bukan itulah, walaupun sama bunyi dia, tapi senang kita dah ingatlah 4-4-3. So apa maksud dia, kita bincang nanti. Kemudian Nabi memandangkan solat, kan, yang disebut oleh isterinya, dia janganlah kamu bertanya akan panjang dan kesempurnaan solat baginda. Okey, so kita nampak di sini hadis pertama ni 3 poin yang penting, mafhum, kefahaman daripada hadis yang pertama. Kita bacalah kat depan, dia punya hadis yang kita dah paparkan. Okey, so ini yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan daripada Sayyidatina Aisyah juga radhiyallahu anha, yang mana tentang solat malam Nabi. So disebut juga poin yang sama. Pertama 11 rakaat. Yang kedua disebut diberikan anggaran sujud Nabi ni menyamai 50 ayat Al-Quran. Bukan ayat yang panjang-panjang pun, dan bukan ayat pendek-pendek. Dia sederhana. Bila sebut ayat, kalimah umum, ayat ni adalah di pertengahan. Dia bukan panjang, dia bukan pendek. Sebab kebiasaan ayat Quran itu dalam keadaan yang sederhana. Kan kita boleh tengok kan, tertentu je ayat yang betul-betul panjang. Yang tertentu yang belakang-belakang tu biasa pendek-pendek. So kalau kita tengok yang kebanyakan adalah dia sedang-sedang, sederhana. Boleh kata lebih kurang satu baris, satu setengah, select macam tu. Dan beberapa ayat je yang jadi, bukan beberapa, banyak juga. Cuma tidak sebanyak yang sederhana. Jadi ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek-pendek pun ada. Jadi 50 ayat ni sederhana. So lebih kurang kata-kata, boleh kata anggaran sahaja dalam 10 minit satu sujud Nabi. Okey, diberikan gambaran sujud Nabi pun lama. Dan yang ketiga, Nabi berbaring pada sebelah kanan sehingga dipanggil iqamah. Ini kita dah bincang dulu dalam sunnah yang ke-20 lebih tu. Satu sunnah kita bincang dulu tentang Nabi, kadang-kadang Nabi baring sekejap lepas solat sunat subuh. Kadang-kadang Nabi bercakap dengan isterinya. So maknanya apa? Bukanlah sunnah yang syariat suruh baring lepas solat sunat subuh ni. Itu isyarat Nabi penat, ataupun Nabi letih, Nabi nak rehat sekejap. Solat malam kan Nabi buat lama, so Nabi rehat sekejap, Nabi berbaring. Kadang-kadang Nabi baring, kadang Nabi berborak dengan, ataupun bercakap dengan isterinya. So itu bukan syariat, dia bukan suruh kita amal. Jadi nak amal bolehlah terpulang, cuma jangan tidur sudah lah. Dia nak baring saja, dia tertidur pula kan. Tidur-tidur bagi bangkit dan matahari terbit terpacak dah. Bukan kata baru terbit dan terpacak atas kepala, ada suhu dah. Jadi bukan macam itulah. So kita nak ingatkan benda tu bukanlah kira sunnah yang disyariatkan. Tapi kalau seseorang nak buat atas dasar cintakan Nabi, maka silalah. Tapi kenalah sama seperti Nabi buat. Kan Nabi baring ni sebab Nabi solat malam berlama, kan Nabi nak rehat. Yang kita ni pula solat malam tu tak ambil, kan rehat yang baring tu kita ambil. Jadi tak kenalah sebab dia. Nabi baring tu sebab Nabi nak rehat. So kita nak rehat je tapi tak solat pun. Kan kita kena ingat tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa hairan. Contoh kita sebut tarawih kan. Nama maksud tarawih pun dari kalimah roha. Dari kalimah maksud dia rehat. Kan. So kita boleh kata apa di situ, kita dari apa dalam setiap solat tu adanya rehat. Kita rehat. Tapi kita ni pula bukan semua lah, ada orang tertentu je lah kan. Yang mana kita ni pula kita nak rehat daripada solat. Kan sepatutnya solat kita nak kata apa? Solat kita rehat dengan solat. Kan kita rehat tu, kita nak rehat daripada dunia ni kan, daripada benda-benda yang lain-lain tu. Kita rehat dengan solat. Solat ni tenang, kita tinggalkan dulu dunia, fokus pada ibadah kan. Tapi kita hari ni dah terbalik lah. Kita rehat daripada solat. Lepas tu sampai ada orang setiap 2 rakaat tu dia minum dulu, makan-makan, borak-borak dulu, sama lagi 2 rakaat. Ada tuan-tuan, ada sempat tu dia buat 4 rakaat. Dah habis 4 tu dia memang ada break. Ada tengah-tengah tu ada break. Memang dia makan lah, kuih-kuih sikit, minum-minum dulu kan. Kadang break masuk kan. Lepas tu bila dah masuk balik tu, bukan yang keluar tu katakanlah 4 sah, masuk tu 2 sah je. Macam tu pun ada. Bukan sini lah, tempat lain kan. Cuma saya sebut benda ni berlaku kan. Tak apalah, kata selagi mari dia datang tu okey lah, alhamdulillah lah kan. Cuma berlaku lah macam ni kan. Jadi semakin kurang kan. Jadi bila keluar lagi 4 rakaat lagi, masuk lagi kurang kan. Jadi kita faham kat situ kan. Seorang keluar dah tak masuk dah, nanti nama dia pergi tak kembali kan. Jadi tuan-tuan biar kita betul-betul faham lah, maknanya kita nak fokus pada ibadah. So rehat tu memang kita nak juga kan. Cuma
kita berpada-pada lah. Jangan sampai rehat tu lebih daripada solat. Kan? Okay, jadi dalam hadis ni tentang keadaan yang sama, Nabi solat malam, beberapa sifat disebutkan. Baik, kita terus ringkas kepada apa poin yang penting. Okay, ini yang penting tuan-tuan tentang kita nak solat malam ikut sunnah Nabi. Pertama, Nabi tidak mengkhususkan nak niat apa dalam setiap solat tu. Cuma disebut rakaat sahaja. Dia tak disebut apa niat-niat khusus. Sebab itu bebas, ikutlah kepada kita nak buat macam mana. Maknanya niat tu bebas lah, nak niat hajat, taubat. Tapi antara tahajud tu penting lah. Tahajud inilah kita panggil kan, satu lagi istilah menggantikan istilah qiyamulan, qiyam tu kan. So tahajud ni penting lah, niat tahajud. Yang lain-lain tu terpulang pada kita, ikut kaedah masing-masing dan ada keluasan. Yang penting kita menyamai rakaat. Betul tuan-tuan bukan tak boleh lebih daripada 11. Kan kita boleh faham lah macam tarawih kan. Mungkin kita buat 8, betul 3, 11 lah tu. Jadi bukan tak boleh lebih, boleh. Solat malam tu dia sebenarnya tak ada batasan. Buat berapa pun tak apa solat malam ni. Cuma kalau Ramadan tu ada khusus kiraan, macam sama Sayyidina Umar dia buat dalam kiraan 20 kan. Jadi yang ni kita kata solat malam yang lain Nabi cuma amal 11 kan. Jadi kenapa Nabi amal 11 tuan-tuan? Kita sambung nanti selepas azan Isya nanti insyaAllah. Biasa spend sikit kan. Selepas azan Isya kita sambung sikit tuan-tuan insyaAllah. Allah Ta'ala ala wa ilmuhu wa atam.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sikit tuan-tuan. Kita simpulkan untuk kuliah pada malam ini. Jadi berkenaan dengan rakaat tadi kita dah sebut yang mana sebuah hadis pun Nabi sebutkan, as-salatu lail masna masna fa in khashyita subh fa autir bi wahidah. Kama qala, solat malam ni 2 rakaat. Sekiranya kamu khawatir masuknya waktu subuh, maka witirkanlah dengan 1 rakaat. Jadi sebenarnya dia tak ada batasan. Nak solat berapa pun solatlah. Niat apa pun kita amalkan ikut niat kita belajar lah kan. So niat ni pun ada keluasan. Kita nak niat solat hajat berulang kali pun tak ada masalah. Ataupun niat kosong pun boleh, mutlak kan. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah, tak ada masalah. Yang penting kita solat. Jadi persoalan kat sini kita kena ingat balik kan? Kita nak solat ni mementingkan pada kuantiti ataupun kualiti kan. Jadi itu atas kita lah kan. So kalau kita buat plan, nak plan A, kita solat banyak tapi laju-laju. Plan B, solat sikit tapi lama-lama. Tak usah saya nak plan C lah Ustaz. Plan C tu macam mana pula? Tak payah solat lagi senang. Jangan macam tu lah solat juga kan. So kita nak macam mana, mesti kita fikirkan di situ. Kita ikutlah yang Nabi tunjukkan kan. Sudah tentu Nabi tunjukkan. Kat sini kita nampak Nabi sendiri mengamalkan, memendekkan ataupun rakaat tu rendah, kuantitinya rendah tapi kualitinya tu lama. Maknanya solat itu berkualiti kan. Segitu kita boleh ambil tentang sifat solat malam Nabi. Tapi bagi orang yang rasa dia nak ringkaskan solat, dia nak buat banyak pun terpulang, boleh. Still boleh juga, daripada tak solat langsung yang plan C tu, baik dia ambil plan macam tu kan. Tadi terpulang lah. Cuma kita nak faham kat sini kenapa Nabi amalkan dalam kaedah tak banyak, tapi Nabi menjadikan kualiti ibadat. Yang tu kita pun nak. Jadi dalam kehidupan harian kita pun boleh buat perbandingan. Daripada kita bagi sedekah sekali seminggu tapi banyak kan, lebih baik kita bagi sedikit tapi setiap hari. Itu lebih berkualiti, itu lebih ikhlas kan, itu lebih bersungguh-sungguh, dan itu kita dapat untuk jadikan istiqamah berterusan. Berbanding seminggu sekali. Di seminggu sekali ni kadang-kadang kita memilih contoh Jumaat sahaja kan. Jadi di situ nak kata keikhlasan tu kalau nak dibanding dengan istiqamah selalu, yang selalu tu lebih baik. Ataupun nak lagi senang, dua-dua kita ambil. Selalu pun ada, Jumaat pun khas buat lebih sikit. Itu lagi bonus pada dia lah. Ini contoh bab tentang sedekah. Apa ibadah pun sama, kita kena ingat pentingkanlah pada kualiti, bukan sekadar kuantiti kan. Jadi itu kita boleh faham. Tapi atas kita jugalah. Kita kata nak buat ringkas, itu nak solat banyak pun terpulang. Cuba kita faham kat sini sifat solat malam Nabi itu macam tu. Yang kedua, apa yang Nabi panjangkan berdiri dan sujud. Di antara Nabi panjang ketika solat sunat. Jadi kita pun mungkin tak mampu nak berdiri lama kan. Jadi tak mampu berdiri lama, sekadar yang boleh berdiri maka panjangkan sekadar yang boleh. Contoh memang tak boleh langsung tu, sekadar yang boleh berdiri lah. Maknanya kalau dia rasa nak ringkaskan solat pun tak boleh, dia memang tak larat. Tapi kalau kita yang boleh berdiri, ada nikmat boleh berdiri lama ni, maka lamakanlah dalam perkara kebaikan. Berdirilah untuk solat tu lama. So kalau tak mampu baca surah panjang, bacalah surah-surah yang pendek dan beberapa surah dalam 1 rakaat. Atau ulang surah sama pun tak apa kan, tak ada masalah. Cuma kita nak ingat pada situ, kita nak memanjangkan solat tu, panjangkan sikit, lebih daripada biasa. Baca 2-3 surah pun okey. Kita biasa mesti hafal 2-3 surah. Sebaca 2-3 surah sekali satu rakaat. So dia akan panjangkan sikit. So itu pertama. Sujud pula kita panjangkan, buatlah apa-apa amalan yang sesuai. Contoh nak doa pun boleh, ataupun nak berzikir tasbih berulang kali pun tak ada masalah. Panjangkan sujud tu. Berzikir boleh ataupun doa pun boleh. Jangan tidur sudah lah sujud kan. So buatlah apa yang sepatutnya. Betul. Yang itu yang kedua. Dan yang ketiga ni formasi solat malam ni. Dia panggil pun tak sini formasi, tak panggil formula ke apa, formasi terus. Sebab ingat tentang bola sepak tu senang sikit. So 4/3 ni apa kita dah biasa buat dalam Ramadan. Kita perasan lepas 2 kita akan mungkin selawat kat situ kan. Lepas lagi 2 kita akan ada selingan macam iklan kat situ kan. Iklan ni apa?
Iklan ni adalah kita berdoa. Anda mungkin faham lah kan, iklan kat tengah-tengah tu adalah doa. Yang mana imam akan aman, imam baca, kita buat aminkan. Kan, jadi itu makna selingan. Selingkan di situ di tengah-tengah dalam 4 rakaat dengan sesuatu yang bermanfaat, kebaikan. Itulah maksud hadis yang Nabi sebutkan, yang mana isteri Nabi sebutkan tadi, Sayyidatina Aisyah sebut tadi, yang 4 rakaat jangan tanya tentang panjang dan kesempurnaan. Nabi solat lagi 4 rakaat jangan tanya tentang panjang dan kesempurnaan. Nabi solat lagi 3 rakaat. Sebenarnya yang 4-3 dipisah-pisahkan. Sebenarnya bila berpisah ataupun dipisahkan tu, maknanya kat situ ada sesuatu amalan yang memisahkan. Bagi dia nampak berbeza. Dah cukup 4, so ada satu benda. Dah cukup 4, satu benda. So waktu tu sebenarnya bebas. Kita nak buat apa biasa doa lah. Ada orang mungkin dia akan amalkan zikir, tapi zikir panjang sikit. Macam contoh tiap bulan, ada orang mungkin dia akan buat zikir munajat kan, pun boleh juga dipanjangkan sikit bagi nampak beza. Dah cukup 4 tu kan. Mungkin ada orang dia mungkin hanya sekadar i'tikaf, dia tafakur dia tafakur fikir kan, ataupun dia mungkin dia khusyuk, tidur pun ada kan. Jadi buat apa-apa yang bermanfaat lah. Jangan tiba-tiba nak main game sekejap, tengok bola sekejap kan. Boleh tu boleh, tapi dia mengganggu khusyuk lah. Kita nak fokus kan, ni kan tiba main game sekejap dah hilang khusyuk dah. Dia fikir tentang game ni, tengok bola pun lagi hilang khusyuk kan. Takut hilang khusyuk tu satu hal, satu lagi hilang terus kita daripada sini kan. Jadi satu hal lagi lah. So kita buatlah apa-apa yang sesuai bagaimana sebab tu sesuatu yang sesuai. Biasanya ibadah lah, kebaikan. Apa-apa lah, biasa orang zikir, doa pun boleh, baca Quran pun boleh, di tengah-tengah tu. So dah cukup 4, ada dengan selingan sikit, sambung lagi 4. Dan dengan selingan sikit, tutup dengan 3 rakaat witir. So inilah kebiasaan Nabi SAW solat malam. Cuma kita boleh ambil pengajaran, kita cuba amalkan. Kita nak buat lebih boleh, terpulang pada kita kan, atas kita lah. Kita mungkin nak banyak solat sebab tak mampu nak berdiri lama, terpulang. Tapi kita ingat, setiap 4 rakaat tu adakan selingan. Ini penting, ini antara sunnah dia. Kita panjangkan sikit berdiri sekadar yang boleh, panjangkan sujud sekadar yang boleh kan. Jadi kita cuba ambil mana boleh samakan dengan sifat solat malam Nabi, kita cuba ikut kan. Jadi yang mana boleh pun okey lah. Yang penting ada, kita dapat tahu dan kita cuba amalkan tuan-tuan. Untuk malam ni mudah kita dapat sesuatu yang bermanfaat. Jangan kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bincangkan lagi tuan-tuan tentang solat sunat. Tak habis lagi, kita masuk pada sunnah ke-37 nanti, insya-Allah. Bila tuan-tuan, insya-Allah tahun depan Alhamdulillah 1 nanti insya-Allah kita bertemu, kita akan sambung tentang kitab ni, kitab 100 sunnah. Mudah-mudahan ada manfaat dan dapat sama-sama kita amal, dapat sampaikan kepada orang lain dan dapat kita istiqamah dalam kebaikan, insya-Allah. Amin. Wallahu taala a'lam wa 'ilmuhu wa atam. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udimuka ma'allamtana farduduhu ilayna inda hajatina ilayh wa la tunsinahu ya Allah ya Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. من رب العالمين. قولوا قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحان الله وبحمده لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.